Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung baca Riyadhus Salihin. Malam ni ikhwan kita sampai pada muka surat 261, jilid yang kedua. Kita masuk bab tentang haramnya berkhianat. Bab haramnya berkhianat, ataupun dipanggil dengan bab tahrimul ghadri, tahrimul ghadar. Ghadar bermakna curang, curang. Juga faham dengan makna khianat, tetapi dia jenis khianat yang tak nampak ni. Kita boleh kata dia menikam dalam senyuman. Dia jual kawan dia, dia jual dalam perkawan, duduk bersahabat, dia jual sahabat dia. Ini perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat agama minta kepada kita supaya berhati-hati. Berhati-hati. Dia sifat munafik, tetapi dia beza dengan orang kafir. Mungkin orang kafir ni dia marah kita, dia buat depan-depan, dia pukul, dia tunjuk permusuhan. Tetapi al-ghadar ni senyum depan kita, senyum manis, tetapi racun dia masuk dalam senyuman tu. Kita dah kena lelong dah. Mungkin Al-Quran pernah menyebut kepada kita tentang wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tentang orang munafik bercakap sama-sama orang munafik. Orang munafik kata pada orang munafik, kenapa kamu berkawan dengan orang beriman? Maka orang munafik jawab, dia kata, kami dengan mereka itu kawan macam tu aja. Kami sebenarnya nak memperolok-olokkan mereka. Tetapi apabila mereka bertemu sama-sama munafik, mereka memperolokkan orang-orang yang mukmin. Tapi ketika mereka duduk di tengah-tengah orang mukmin, tak nampak wajah perolok-olok. Tapi bila mereka belakang orang mukmin, mereka pun menunjuk sikap yang sangat tidak baik. Innama nahnu mustahzi'un. Kami kawan dengan mereka tu bukan pasal apa pun, kami nak istihza, nak perolok-olok. Maka Allah menyatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nanti Allah akan perolok-olokkan mereka dengan satu perolokan yang sangat memalukan mereka. Jadi ini satu sikap kita panggil curang. Dalam bahasa tulisan kita di sini dia kata bab tentang
haramnya tahrim, haramnya kita ini berkhianat. Dia kata, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu itu. Orang beriman, tunaikanlah janji, jangan khianat, jangan curang. Kita dah berjanji, kita buat apa yang kita janjikan. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah berfirman, tepatilah janji-janjimu itu, kerana sesungguhnya janji itu nanti akan dipertanya, diminta tanggungjawab di hari akhirat. Allah kata tunaikanlah janji, kerana apa yang kita janji pada orang dalam bentuk harapan, dalam bentuk menunaikan amanah, kita janji dalam bentuk dokumen. Lebih-lebih janji itu dimasuki dengan sumpah-sumpah. Lebih-lebih janji itu adalah amanah. Janji berkaitan dengan amanah yang diberikan kepada kita. Maka Allah Ta'ala katakan, wa aufu bil ahdi, tunaikanlah. Innal ahda kana mas'ula, kerana sesungguhnya janji itu akan ditanya. Janji itu akan ditanya. Janji ada dua, ikhwan. Satu, orang kata janji cara adat. Kita kata, aku dan aku mai. Hang jangan tunggu, aku dan aku mai. Itu satu jenis kita bercakap secara adat. Hak ni banyak kita khianat. Hak ni tak masuk dalam bab kita ini. Tetapi janji ini janji yang melibatkan harapan orang. Masa kita berjanji itu, sungguh kita berjanji. Kita berjanji. Orang yang dengar janji kita itu dengan penuh harapan. Tetapi rupanya kita ada rancangan nak curang dari belakang. Kenapa, ikhwan? Kerana kita nampak dengan kita buat janji dengan dia, kita ada untung. Dan dia tak nampak dia masuk dalam kita punya mainan. Sampai masa dia menanggung kerugian. Mungkin tidak rugi dari segi harta benda, tapi harapan dia hancur, maruah dia jatuh. Kita dah melakukan curang pada dia. Mungkin kita janji dengan dia, dia janji dengan orang lain. Kita dah nampak dah macam mana kita nak bagi jatuh maruah dia. Kita pun janji, dia pun janji dengan satu pihak lain. Tiba-tiba kita bagi rosak janji kita dengan dia, menyebabkan dia tak boleh tunai janji dia dengan orang lagi satu. Ini Al-Quran kata, innal ahda kana mas'ula. Janji yang macam ni akan dibangkit di hadapan Allah. Janji yang macam ni Allah Ta'ala akan tanya balik di hari akhirat. Jadi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwatul iman, bagi tahu kepada kita, jangan kita termasuk dalam orang yang suka melakukan kecurangan ini. Mari kita tengok hadis dia. Wa ana Abdullah bin Umar wa ana Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tu'mina khana wa idza haddatha kadzdzaba wa idza 'ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 sifat di mana bila seseorang memiliki keempat sifat itu, maka dia benar-benar munafik. Nabi kata ada 4 sifat, sesiapa yang memiliki keempat ini, ataupun sifat itu sedang subur dalam diri dia sikit demi sikit, maka Nabi kata itu sebagai suatu tanda dia menjadi munafiqan khalisan, munafik yang hakiki, yang sebenar-benar. Ini kerana ikhwatul iman, para ulama membahagikan munafik kepada 2.
Satu, para ulama namakan munafik amali. Munafik amali, apa dia? Dia berperwatakan, beramal macam orang munafik, tetapi dia bukan munafik yang sebenarnya, yang dilaknat dan dikutuk. Cuma pada diri dia ada perangai-perangai orang munafik. Nanti Nabi akan bagi contoh. Macam kita baca dalam hadis, bila dia cakap bohong, kita ni ranjau orang cukup banyak dah. Member kena ranjau, bini kena ranjau, anak kena ranjau, pak mentua, mak mentua kena jual dah 3 sekupang. Tetapi perbuatan itu tidak memasukkan kita dalam munafik yang Allah kata dalam Quran, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak ada iman. Kita tak masuk dalam munafik itu. Kenapa? Ini amal dia saja. Sebab munafik zaman Nabi ni, dia punya simbol bohong tu ada. Dia duduk depan Nabi, dia kata wallahi innaka la rasulullah, wallahi innaka la rasulullah, nahnu nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Dia berkata, demi Allah kami menyaksikan engkau adalah Rasulullah, demi Allah kami menyaksikan Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Tiba-tiba hati mereka tak percaya. Allah katakan wallahu yashhadu, Allah pula menjadi saksi, innahum lakadzibun, mereka itu pembohong. Maka munafik yang sebenar ni dia berbohong. Hati dia tidak mencintai Allah dan Rasul, tapi dia cakap kerana dia ada kepentingan, dia nak berselindung. Dia kata dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mana ada iman dalam hati dia. Kerana simbol dia dalam hati lain, mulut dia cakap lain, itu simbol bohong. Tiba-tiba kita yang tidak munafik ni kita cakap bohong. Kita dikatakan sedang beramal dengan sifat munafik, tapi kita bukanlah munafik yang hakikat itu. Tapi kerana sifat itu ada dengan kita, maka agama tidak suka dengan kita, maka dipanggil amali. Adapun munafik yang Quran kata mereka tiada iman, yang tu orang panggil munafik hakiki ataupun munafik i'tiqadi. Munafik lagu ni Muslim di dunia, kafir di hari akhirat, tak bau syurga dah, tak bau syurga. Keadaan dia setara dengan orang kafir. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, kami akan rejam orang kafir itu masuk neraka yang paling dahsyat sekali. Asfali minan nar, neraka yang paling dahsyat dengan api yang menyambar tu. Dia akan kena neraka yang paling kerak sekali, kerana dia sangat jahat. Dan Allah menyebut sifat-sifat dia yang buruk. Dia tak percaya nubuah Nabi Muhammad, dia tak percaya dengan kebenaran Nabi Muhammad, dia mempertikaikan, dia membodohkan Nabi Muhammad. Wa iza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada Allah seperti mana orang-orang itu beriman, yakni para sahabat. Tiba-tiba mereka kata, adakah kami nak beriman seperti mana orang bodoh beriman? Mereka kata sahabat yang beriman itu bodoh. Turut cakap Nabi sampai tak batah langsung. Maka Allah kata wallahu yashhadu innal munafiquna lakazibun. Allah saksikan munafik ini seorang yang pembohong. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita percaya kubur ada, kita percaya agama ni benar. Cuma kadang-kadang cakap tu terbohong sikit. Munafik sebenar memang bohong betul. Kita ni duk ranjau-ranjau lagu tu lah, maka dipanggil munafik amali. Amalan kita tu macam dua beradik dengan mereka, maka agama pun tak suka lagu tu. Bezanya, kita bukan i'tiqadi, kita bukan mendustakan Allah dan Rasul. Abdullah bin Ubay bin Salul dan angkatan munafik, jamaah munafik yang ada zaman Nabi, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima iman, dan mereka tidak akan dapat syafaat di hari akhirat. Imam Muslim ketika membahaskan hadis tentang di hari akhirat esok, semua orang nak pergi kat Nabi, nak minum ayat kolam Nabi, nak minum ayat kolam Nabi.
dan Nabi kenal umat dia kesan daripada wuduk. Tiba-tiba Nabi panggil nak bagi ayak, tiba-tiba malaikat halang. Malaikat kata jangan. Sebab Muhammad, engkau tak tahu mereka telah meninggalkan apa yang kamu ajak lepas daripada kau wafat. Nabi dengar, Nabi kata suhqan, menyesailah hampa, celakalah hampa, binasalah hampa. Ketika para ulama hadis kata kenapa mereka dihalang daripada dapat ayat kalam Nabi, yang pertama kerana mereka ini telah pun meninggal Islam lepas Nabi Muhammad wafat, dan yang kedua kerana mereka ini bersifat dengan sifat munafik yang hakiki. Bila dia jumpa dengan musuh Islam, dia buka jalan supaya musuh Islam itu menyerang Islam. Bila dia main ke orang Islam, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah, dia tilawatul Quran, dia bercakap macam orang Islam. Dia pergi pada orang munafik, kepada orang kafir, dia kata hang kalau nak balun depa ni hang balun lah, depa ni balun lagi bagus. Dengan orang Islam dia bermuka-muka. Ini munafik yang Allah Ta'ala isytiharkan di hari akhirat, mereka masuk neraka tak keluar dah. Adapun kebanyakan kita semayang, puasa, percaya dengan Allah, tercakap bohong. Yang ni orang panggil munafik amali. Bila kita salat, kita berwuduk, dosa kita boleh gugur. Kita istighfar, dosa kita boleh gugur. Kita main mengaji macam ni, dosa kita boleh gugur. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang mukmin. Tetapi Nabi kata arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara elakkan. Kalau kita buat dia berulang, dia akan jadi daging darah kita, dan kita boleh menjadi munafik yang sebenar-benar. Allahu Akbar. Minta simpang. Kalau dibuat dalam keadaan tak sengaja, kita susuli dengan istighfar dan minta ampun pada Allah. Tapi kalau kita buat lagi, kita boleh jadi munafiqan khalisan, munafik yang sebenar. Apa dia? Nabi sebutkan kepada kita, ikhwan, Nabi katakan kepada kita, iaitu bila dipercaya dia berkhianat. Iza tumina khana, bila dia dipercayai dia khianat ketika orang percaya dia. Bermakna ikhwan, dia main dengan muka orang jujur, dia main dengan budi bahasa. Bila dia dapat apa yang dia mau, dia khianat kita. Dia main dengan muka jujur, bukan dia main dengan muka penyamun. Siapa nak percaya? Iza tumina, bila dia diberi sesuatu yang dipercayai. Kita nak bagi benda ke orang, tentulah kita percaya. Betul tak Pak Amir? Main muka macam pecah rumah, takkan kita nak bagi amanah. Dia takut tengok hang macam pecah rumah ya, kita tak bagi. Tapi yang kita nak bagi ni apa dia? Main muka baik, nampak warak, nampak cantik, kita bagi. Ketika kita sangat percaya dia, tiba-tiba khana, dia melakukan curang itu. Orang ini biasanya dia bermaksud untuk buat khianat. Nabi kata kalau dia kerap mengulang perbuatan itu, ulang dan ulang, dia akan jadi munafik yang sebenar-benar. Nabi kata wa idza haddatha kadzaba, bila dia berkata dia berdusta. Bukan kadang-kadang orang berbohong pasal apa ikhwan? Pasal keadaan. Saat ni aku cakap benar, dia terkejut, kena heart attack ke apa ke. Maka kita pun menangguhkan kebenaran, ambil masa yang sesuai. Tetapi orang ini, dia telah rancang untuk berbohong. Dia rancang, skripnya dia buat, dia upah semua orang elok-elok, dia merancang untuk berbohong. Maka dia bercakap, apabila dia bercakap penuh dengan pembohongan, kita merasakan kebenaran. Subhanallah. Nabi kata kepada kita ikhwan, dan bila dia berjanji, maka dia curang. Wa iza ahada ghadara, dia janji, dia ambil hati orang dalam janji, orang bulat hati, tiba-tiba ghadar, dia curang. Wa idza khasama fajara, apabila dia ada musuh, dia bercakap, dia berdebat, fajara, nampak sangat keterlaluan dia tu. Orang duk bercakap tentang bukti, dia bercakap tentang aib orang.
Dia tak tahu yang mana bukti, yang mana dalil, yang mana hujah, yang mana memalukan orang. Dia tak tahu. Yang dia tahu, dia nak selamatkan diri dia. Orang bercakap, apa dalil? Pasal apa awak buat benda ni? Benda ni tak boleh buat. Dia bukan jawab. Dia kata, hang pun dulu buat juga. Lah hang pakai kepiah. Dia, kawan tu punya lama dia berkeluar. Dia nak tutup dia punya salah, dia sudah berkeluar kawan tu punya lama-lama. Orang tanya ke dia, pasal apa hang buat benda ni? Jangan tanya pasal apa. Bumi mana tak ditimpa hujan. Cara dia cakap tu. Dia nak lepas diri dia, fajara. Dia bersikap keterlaluan. Pada dia hujah. Sebenarnya tu bukan hujah, tu memalukan orang. Tu memalukan orang. Dia kena tangkap basah. Orang dah soal siasat macam mana, Tok Imam pun pernah kena tangkap basah tahun 56 dulu. Siapa tak tahu, semua je dah jadi tahu. Itu bukan hujah. Itu bukan hujah. Dia keterlaluan. Ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini dengan bab di atas, iaitu pada perkataan wa iza ahada ghadara. Bila dia berjanji, dia curang. Nawawi ambil hadis ini untuk menyokong tajuk di atas, bahawa curang dalam persahabatan, curang dalam keluarga, sifat curang tu, sifat nak khianat daripada dalam tu, siapa pun tak nampak. Ini daripada larangan agama, dan ini dosa besar. Kerana itu Nawawi menamakan bab ini dengan bab tahrimul ghadri. Tahrim, bab diharamkan. Dan ini ikhwatul iman, berkaitan dengan masalah dalaman ikhwatul iman. Susah kita nak ubati, susah. Dan penyakit-penyakit macam ni ikhwan, demi Allah, hanya kembali kepada cara Nabi saja kita boleh merawat. Tamak ikhwan, nak rawat penyakit tamak macam mana? Tamak. Dia pergi jumpa doktor, bagi nasihat, tak boleh. Dia kena masukkan jiwa dia dalam bimbingan Nabi Muhammad. Dia kena masukkan. Dia kena duduk, dia kena belajar, dia kena minta hidayah. Kerana kata para ulama, ikhwan, di antara benda yang kita berhati-hati, satu, kita berhati-hati dengan dunia. Kita berhati-hati dengan dunia. Sebab dunia ni, Nabi kata, dia khadirah hulwah. Dia cantik dan dia manis. Dan kita kena hati-hati. Apa sahaja ikhwan, duit, harta, pangkat, dia khadirah, dia hulwah, dia segang, dia cantik, dan dia itu manis. Dia manis. Siapa nak duduk bulan-bulan tak ada duit? Semua nak duduk bulan-bulan ada duit. Nabi kata hati-hati. Khadirah hulwah. Dia cantik, dia senang mata tengok, seronok, dan dia hulwah, dia buat kita rasa manis. Hati-hati Nabi kita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kamu takutlah dengan dunia, sebab di antara isi dunia itu adalah wanita. Nabi kata, kamu takut sangat-sangat. Kenapa? Quran kata, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah hiasi hati orang laki-laki kerana dia mencintai kaum wanita. Dan Nabi kata, fattaqud dunya. Kamu hati-hati dengan dunia ni. Kamu hati-hati. Wattaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Kenapa? Pada wanita itu ada khadirah hulwah, ada kecantikan dan kemanisan. Hati-hati Nabi kata. Itu benda yang para ulama sebut kepada kita, kita kena hati-hati. Di antaranya lagi ikhwatul iman, apa dia? Kita hati-hati dengan nafsu kita sendiri. Kita kena hati-hati. Dunia satu benda kita tak boleh kawal. Mai dia, pi dia tak boleh kawal. Hari dia nak mai, kita lari, dia mai. Hari kita mau, kita hambat, dia lari. Ini dunia. Bila Tuhan nak bagi tak tahu, bila Tuhan nak rampas kita tak tahu. Banyak ikhwan asal usul insan itu penjajah tepi jalan, hari ini menjadi kontraktor terkenal. Ada insan dahulunya kontraktor terkenal lah, goreng pisang tepi jalan. Ekonomi jatuh, ekonomi naik, kena tipu. Ini semua adalah
Allah yang tentukan takdir. Maka hati-hati Nabi kita. Dia satu benda bila dia mai kita nak halang sukar. Tapi benda yang kedua kita hati-hati, kata para ulama, nafsu kita. Nafsu kita ni satu pasal. Pasal nafsu kita ini Quran gambarkan dia sesuatu yang liang. Dia tengok dia berkenan. Benda duduk depan kita cantik, kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal. Maka Allah menyebut kepada kita dalam ayat, wala tattabi'ul hawa, jangan sekali-kali kamu mengikut nafsu kamu, nanti kamu akan rosak. Nanti kamu akan rosak. Pasal itu ikhwatul iman yang akan buat kita curang kepada orang ni benda ini. Benda ini ikhwatul iman. Nabi pesan kepada kita apa dia? Perkara ketiga kita jaga syaitan. Kenapa? Dia ada musuh kita, ikhwan. Kita ada dunia, kita ada hawa nafsu, tambah dengan musuh kita nak tolak kita bagi rebah. Nabi Quran kata pada kita, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan adalah musuh, letaklah dia di tempat musuh. Letaklah dia di tempat musuh. Dan Nabi pesan juga kepada kita apa dia, ikhwan? Kita kena hati-hati dengan jahil. Dengan jahil. Nabi Allah Musa minta pada Allah supaya dia terselamat daripada jahil dalam suratul Baqarah. Minta selamat daripada jahil. Jahil ni ikhwan, dia boleh heret kita masuk dalam. Dia heret kita pergi satu tempat tak tahu tak mana, jahil. Kita sembahyang dengan jahil. Kita berhukum hakam dengan jahil. Kita kira redah ya. Jahil tu dia rampas kita, dia heret kita dalam kesesatan yang sangat dahsyat. Kadang-kadang nak bangkit, nak keluar tak boleh dah. Jahil. Dia tak tahu sunnah Nabi. Dia jahil, ikhwan. Macam hari Jumaat kan, saya bagi contoh hari Jumaat. Bila khatib nak naik baca khutbah, tiba-tiba Tok Bilal bagi tongkat, khatib tak ambil. Khatib nak terus baca khutbah. Khutbahnya lancar, fasih, hebat. Khutbah tu luar biasa. Tapi kerana dia tak pegang tongkat, bukan isi khutbah dia menjadi fokus. Dia tak pakai tongkat jadi perbahasan. Dia punya isi khutbah dah jadi tak menarik dah. Habis-habis semayang, pakai start motor, tak pegang apa pun. Dia tak bincang apa khatib tu cakap. Jadi satu gundah gulana pada Tok Bilal. Hari ni nak jadi apa ni? Saya bagi tongkat dia tolak. Tak pernah mai. Telefon pengurusi, telefon imam, mai saat kita bincang, khatib hari ni, khatib jemputan hari ni baca khutbah tak pakai tongkat lah. Ingat lagu mana? Lain kali boleh panggil tak dia? Dia jadi perbahasan. Semua hati duduk macam jemaat, macam rukun sah jemaat yang ke-6, pegang tongkat. Telefon, orang telefon Datuk Mufti, orang telefon Jabatan Agama, telefon Qadi Besar, telefon siapa-siapa ustaz mereka kenal, nak hilang duduk-duduk dalam hati ni. Ni Datuk nak tanya Ustaz, mereka mai baca khutbah tak pakai tongkat ni macam mana? Cuma Datuk pula jawab, Datuk kata tak apalah, tapi lain kali lagu tu tak usah panggil. Lagi duduk. Subhanallah, jahil itu merosakkan, ikhwan. Pasal itu orang Arab kata an-nasu a'da bima jahilu. Manusia akan bermusuh dengan satu benda dia tak tahu. Kejahilan mengangkat permusuhan. Dia jadi apa ni? Dia mai hari Jumaat pagi, tiba-tiba pagi tu subuh Jumaat, Tok Bilal rakaat pertama baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhal depan-depan ni orang berbuah ayat sejadah. Tiba-tiba tu imam tak baca ayat sejadah. Tu imam baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Orang semua ikut bagi assalamualaikum, assalamualaikum. Staf motor orang mula bercakap, awak pagi ni jadi lagu ni, awak pagi ni dah jadi lagu ni. Kita tu dia punya pelekat nak bagi dia, rupanya dia rabun juga nah. Dia tak nampak.
Pasal apa dia tak baca Al-Lam sajadah? Orang datang berbincang, ustaz macam mana dengan tu imam lagu ni, nak sambung kontrak ke, nak buang dia ke? Kejahilan merosakkan orang. Dia tak tahu ikhwan, dia tak tahu. Maka para ulama kata kena hati-hati, lain daripada dunia, hawa nafsu, syaitan, kejahilan. Kejahilan. Pasal itu kita kena belajar daripada hadis Nabi, ikhwan. Kita tak boleh belajar daripada orang. Orang ni banyak pandangan dia. Kita kena belajar daripada Nabi. Nabi baca khutbah hari Jumaat, Nabi buat apa? Subhanallah. Orang sebahagian masjid hari Jumaat, sementara nak tunggu nak azan Jumaat, mereka buat tahrim. Alaika ya man, alaika ya man. Tiba-tiba jemaah tu tak buat. Ustaz kata tak usah buatlah, duk man apa man. Bila tak buat tahrim hari Jumaat, dia rasa macam hari Jumaat ni nak kiamat kot. Sedangkan Nabi suruh kita mai awal baca suratul Kahfi. Selagi orang tak bang, habiskan suratul Kahfi. Dia duk ada 110 ayat. Mungkin malam Jumaat semalam kita baca tak habis 50 ayat. Mari hari Jumaat selesaikan suratul Kahfi. Tak, kita tak buat suratul Kahfi. Kita duk buat macam-macam. Kadang orang bagi tazkirah hari Jumaat. Bila kita kata elakkan tazkirah hari Jumaat, dia kata tengok, sampai orang nak mengaji pun tak bagi. Subhanallah. Nabi tak mengaji time tu. Time tu habiskan suratul Kahfi. Habiskan. Dia kata tengok, nak mengaji pun tak bagi. Astaghfirullah. Kau nak bersyarah time tu, orang tu datang buat tahiyatul masjid, orang ni nak zikir, orang tu nak tilawatul Quran, kau merosakkan ibadat orang. Nabi keluar hari Jumaat hanya ketika nak menyampaikan khutbah. Nabi tidak bertazkirah. Tak boleh dengan pok-pok ni, bukan boleh duk ikut sangat, mengaji pun dia tak boleh. Bukan tak boleh, kita yang jahil dengan adab hari Jumaat. Kita yang jahil dengan adab hari Jumaat. Nabi suruh kita mandi Jumaat, Nabi suruh kita mai awal, Nabi suruh kita buat ibadat pada hari Jumaat. Dan Nabi kata sebelum matahari jatuh ada da'watun mustajabah. Allah merahsiakan waktu mustajab doa. Subhanallah, kita tak buat. Yang hadis kita duk pakai ni, dalam fikih sunnah pun ada, bila khatib baca khutbah pertama, lepas tu khatib duduk. Ada hadis menyebut time itu mustajab doa. Walaupun para ulama selisih hadis itu, sama ada dia dhaif ataupun dia sahih. Tapi tak apa. Tapi dia masuk juga dalam kawasan perbicaraan para ulama doa yang mustajab. Tapi kenapa kita tak baca doa? Kita suruh Tok Bilal selawat. Kita suruh Tok Bilal selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukan time selawat. Kalau itu time mustajab doa, apa kita nak minta? Anak kita nak periksa. Rumah tangga anak kita duduk berkelahi dengan menantu dia. Anak kita ada masalah dengan pak mentua dia. Anak kita cari kerja tak dapat. Kita ni duk tangguh penyakit sikit punya banyak ke? Kenapa tidak minta ketika itu? Bendanya kecemasan. Kita tak buat sunnah Nabi. Tok Bilal selawat. Bila kita kata suruh doa, jangan duk selawat dah riak lagu ni, dia jadi permusuhan. Kita tengok nak selawat pun dah tak boleh dah lah ni. Bukan tak boleh, itu bukan time berselawat, itu time memohon kepada Allah. Hari Jumaat dalam Quran kata apa pada kita? Wazarul bai'. Tinggalkan semua. Tinggalkan semua. Maka bila khatib mula baca khutbah ikhwatul iman, jual beli tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh, apa tak boleh. Termasuk ketika khatib baca khutbah ni, tabung pun tidak boleh dilalukan. Kenapa? Quran kata tinggal semua benda. Yang kita mesti adanya ialah mendengar khutbah yang dibaca, dan tidak boleh ada aktiviti lain. Tapi time itulah main lambat, pisang gantung di luar, monyet-monyet ni nak makan. Time tu dia buat macam buluk sangat-sangat. Dia buat kalau pisang tu biar 10 minit basi terus pisang tu. Nak kekeh juga time tu. Subhanallah, tak boleh. Tak boleh. Bila kita ambil pisang tu pergi simpan dalam stor, dia kata tengok, tu dia nak kekeh suku-suku dia tak bagi kat kita.
Subhanallah ikhwan, subhanallah. Tabung tak boleh lalu. Tabung tak boleh lalu. Kerana mengutip tabung itu termasuk aktiviti kutip derma. Tak boleh. Khatib sedang membaca khutbah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak makruh jatuh haram. Kenapa ini kita tak boleh selesai ikhwan? Satu je kata para ulama, penyakit jahil. Penyakit jahil ikhwan. Oh subhanallah. Dahsyat ikhwan. Pasal itu kita kena belajar dengan Nabi ikhwan. Urusan ibadat kita ni tak selesai lagi ikhwan. Kita kena belajar dengan Nabi ikhwan. Kerana itu apa yang kita belajar pada malam ni, Nabi kata orang Islam ni jangan termasuk dalam hati dia ini ikhwatul iman ingin melakukan kecurangan. Jangan ikhwan. Kita jangan termasuk orang yang suka melakukan kecurangan. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan nak sambung lagi beberapa hadis untuk menyokong bab ini. Wa 'an ibn Mas'ud wa ibn Umar wa Anas radhiyallahu anhuma qalu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ghadir liwa'un yawm al-qiyamah yuqalu hadhihi ghadwatun fulan muttafaqun alaih. Ini pula satu hadis ikhwan yang bagi tahu Nabi menghentam cukup-cukup, bertubi-tubi Nabi hentam orang-orang yang bersahabat dengan tujuan nak curang, senyum dengan tujuan nak khianat, menghulurkan tangan dengan tujuan nak mencari kepentingan. Nabi hentam sungguh-sungguh. Nabi kata apa? Daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, kata mereka, Nabi bersabda, setiap pengkhianat, ghadir orang yang curang, orang yang curang. Pada masa kita tak sangka dia nak curang, dia curang. Ghadir ini Nabi kata likulli ghadir, bagi setiap orang yang ada perangai ni, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala bagi kepada dia satu liwa. Liwa ni apa dia? Bendera yang biasa orang Arab pakai nak pergi perang. Orang Arab dia ada dua bendera, warna putih, warna hitam. Kalau dia angkat bendera putih, itu tanda kata dia orang yang jujur. Kalau dia angkat bendera hitam, bermakna dia nak melakukan pengkhianatan, dia nak khianat kita. Maka Nabi kata esok di hari akhirat Allah bagi satu liwa, satu bendera, satu tanda kepada orang-orang yang curang ini, dan Allah akan tulis di situ, inilah orang yang nama dia sekian-sekian, dia pengkhianat di padang mahsyar, dan dia akan dihina, dikutuk, dicerca, dilaknat di bumi mahsyar. Hadis ini Nabi sebut dengan begitu dahsyat penghinaan untuk menunjukkan larangan jangan curang. Hak curang terang-terang tu satu bab. Ni curang dalam persahabatan, dalam senyuman dia curang. Antum tengok hadis yang berikutnya, Nabi sebut kepada kita lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ghadir liwa'un inda istihi yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadri ala wala ghadira a'zamu ghadran min amir ammatin, rawahu Muslim. Tu tengok Nabi bagi contoh. Nabi bersabda setiap pengkhianat nanti pada hari kiamat mempunyai sebuah bendera yang diletakkan di pantatnya. Inda istihi. Istihi ni bahasa Penang dia kata pungkok dia. Allah ambil satu liwa, satu bendera yang orang Arab pegang masa nak perang, Allah pergi pacak atas pungkok dia. Dia akan merangkak seperti binatang, dan bendera itu akan berkibar. Semua orang di mahsyar bila tengok bendera yang terpacak di pungkok dia, kata apa? Inilah pengkhianat masa dia hidup. Ini orang yang hina, ini orang yang terkutuk. Semua akan kutuk dan laknat dia. Nabi kata apa ikhwan? Dalam banyak-banyak orang yang pengkhianat, ada pengkhianat paling buruk di mahsyar. Siapa dia? Tengok ni. Nabi kata apa? Ingat, tiada pengkhianat lebih jahat melebihi pemimpin rakyat yang berkhianat. Tidak ada pengkhianat paling buruk nasib dia di mahsyar melainkan pemimpin yang khianat kepada rakyat dia. Allahu Akbar.
Hadis ni hadis Muslim. Hadis ni saya ingat kita memfoto stek pembesar hantar pada semua wakil rakyat, DUN dan parlimen. Bukan menghina, tapi supaya mereka membaca Riyadhus Salihin. Bukan menghina. Pada semua parti yang bertanding kita hantar. Kalau beranilah, kalau tak berani sengak-sengak sudahlah. Nabi kata banyak pengkhianatan berlaku. Semua akan pegang bendera, tetapi pemimpin yang menipu rakyat dia akan dicucuk di pungguk dia bendera itu, dan dia dalam keadaan seperti binatang yang buruk kerana dia khianat. Antum pemimpin seorang, rakyat banyak mana? Pemimpin seorang, tetapi rakyat juta-juta punya harapan orang lungguk kat dia. Tiba-tiba satu orang ini berani khianat, maka juta-juta rakyat akan tengok keburukan orang ini di padang mahsyar. Di dunia dia mungkin selamat. Allahu Akbar ikhwan. Ini Nabi cakap pasal kita lah. Dan kita tidak pernah menghina para pemimpin. Mereka juga buat jasa kepada kita, alhamdulillah. Tapi setiap kali berlaku pengkhianatan, dia khianat kita kan dia tak khianat, orang nombor satu yang tahu dia sendiri ya. Dia yang tahu khianat ke tak khianat. Orang lain kata, pemimpin ni khianat. Yang tuduh tu belum tentu betul. Tetapi dia tu sendiri, dia tahu betul tak betul dia khianat. Ketahuilah, dia yang menempah nasib dia seperti binatang di mahsyar. Bukan kita, dia. Nabi kata pada Abi Zar, apa dia? Abi Zar, jangan minta lah jawatan ni. Dia satu benda amanah, menyesai di hari akhirat. Hang ni pula orang yang jiwa lembut, Abi Zar. Janganlah minta. Lembut. Ada sahabat meminta, Nabi kita tak usah. Dalam jilid pertama tu ada sahabat meminta dalam bab sabar. Minta. Nabi kata sabar, jangan minta jawatan ini. Nanti kau tak tertanggung, Nabi kata. Subhanallah. Banyak pemimpin-pemimpin yang amanah. Nabi kata apa? 7 golongan di hari akhirat akan mendapat lindungan Allah. Satu-satu Nabi sebut satu-satu. Tapi nombor satu sekali Nabi sebut Imamul Adil, pemimpin yang adil. Allah payung dia. Allah tak bagi kepala dia kena matahari. Allah jaga dia elok-elok. Peluh pun tak turun. Dia tak tenggelam dalam peluh. Dia tak tengok api neraka pasal dia adil dalam pemerintahan dia. Subhanallah. Manusia mampu buat keadilan. Cuma manusia tak mau buat keadilan. Pasal tu pemimpin kadang-kadang rosak pasal apa? Orang dikeliling dia. Pemimpin jadi rosak juga pasal apa? Pasal rakyat dia. Imam Ghazali kata apa? Fasadur ra'iyah bi fasadil muluk. Rakyat jadi rosak kerana pemimpin rosak. Wa fasadul muluk, pemimpin pula jadi rosak bi ulama isu, kerana ada ulama jahat. Bila tengok pemimpin tak betul, dia tak bimbing. Dia kata tak apa Datuk, tak apa Datuk, saya cari dalil bagi boleh buat. Datuk buat lah. Tetapi para ulama lain juga kata apa dia? Di antara sebab pemimpin tu jadi rosak pasal apa? Pasal rakyatnya merosakkan dia. Allahu Akbar. Antum pernah dengar perkataan ni? Rakyat merosakkan pemimpin. Selalu orang kata pemimpin rosakkan rakyat. Pasal apa dia bagi lesen konsert tu, dia bagi lesen konsert ni, dia yang merosakkan rakyat dia. Tetapi antum dengar perkataan ulama salaf, rakyatnya merosakkan pemimpin. Ya, betul. Pasal apa ya kawan? Antum tengok bila satu pemimpin nak turun mai satu kampung, rakyat punya persiapan macam mana? Rakyat punya persiapan macam mana? Oh, dahsyat. Rakyat tak bagi, dia rasa susah langsung. Rakyat tak bagi dia makan nasi berbelacan. Rakyat pergi cari garpu yang jatuh atas ibu kaki jari tercabut kuku. Garpu yang berat lagu tu letak pada dia. Wahai, dia dengan garpu tu hari-hari duk tercekik di rumah dia. Rakyat pergi cari udang besar-besar. Dia minta ke? Dalam kertas dia kata dia nak mai ziarah kampung, dia tulis tak saya mau udang besar? Tak, Pak Mit pernah tengok dia tulis? Dia tak tulis. Saya mau kapek merah. Tak. Siapa yang bagi semua tu? Rakyat. Dia menterkedarah udang ni sampai dia kena gout.
Dia nak rasa bersila rakyat. Dia nak rasa apa dia? Macam mana rakyat jalan daripada rumah pergi masjid, berapa jauh, berapa kilo, berapa meter. Rakyat tak bagi dia rasa semua tu. Tambah dia kata nak main sembahyang Jumaat, kapet merah daripada jalan tar sampai depan. Kenapa kau layan dia macam tu? Kau yang merosakkan pemimpin kau. Maka jadilah satu ungkapan di dalam kalangan orang-orang India, menjadikan pemimpin itu satu kedudukan dengan berhala. Asal berhala tak ada. Siapa yang pergi uli simen dengan pasir? Pok-pok raya Aceh ni dia yang pergi uli. Dia uli-uli jadi muka, dia tak takut lagi. Dia uli-uli jadi tangan, dia tak takut lagi. Dia uli-uli, dia buat gigi ni turun ke bawah, dia tak takut lagi. Dah siap dah dengan gigi dua naik atas, satu turun bawah, dengan mata tu dia, mata putih tak ada, mata hitam aja Pak Mik dia buat. Dia tak takut lagi Pak Mik. Dia cari jalan macam mana aku nak takut dekat dia ni. Dia cat pula. Cat pun tak takut lagi. Dia bubuh bunga malai, dia bubuh api, dia bubuh tu last sekali dia pandang-pandang, dia nak takut. Dia kata ni betul-betul punya Tuhan, dia sembah. Ya, pemimpin diberhalakan oleh rakyat. Oleh rakyat. Ini masalah rakyat, ikhwan. Masalah rakyat. Dia layan pemimpin, dia tak kena. Dan masalah pemimpin pula, Nabi kata apa? Nabi kata jangan berbohong. 27 juta rakyat kamu pimpin, mereka akan kutuk dan laknat kamu di hadapan Allah. Allahumma atihim di'fan minal azab, dalam akhir surah Al-Ahzab. Ya Allah, berilah kepada pemimpin kami 2 kali ganda siksa, dia telah menyesatkan kami. Jadi bila pemimpin kita lupa diri, ada kena mengena dengan cara hidup kita, ikhwan. Siapa kan nak main TYT, kan nak main sembahyang Jumaat, biar dia sujud atas ni, atas sejadah yang dah bau macam-macam ni. Biar dia sujud. Pasal apa? Nak bos sejadah asin. Lah dia TYT. Kerana dia TYT lah dia kena rasa kapek ni dah hapak dan dia kena sponsor kapek baru. Itu kerja dia, itu amanah dia. Dok kita bubuh, kita tak bagi dia hidup cara sunnah. Nabi kata apa? Siapa main awal duduk depan, siapa main lambat duduk belakang. Dia main lambat, khas punya tempat kita bagi kat dia. Kita tak benarkan dia hidup cara agama, ikhwan. Siapa ajak benda ni kat kita, ikhwan? Siapa aja? Kalau dia sebagai pemimpin, dia main-main, dia angkat sejadah, dia baling luar. Dia kata saya ni awak duk layan lagu ni, saya pun hamba Allah juga. Ataupun dia main-main, dia tak masuk atas sejadah yang kita sedia, dia pergi sembahyang belakang tiang. Kita pula kata menyombong. Kita pula kata dia menyombong. Kita pula kata dia menyombong. Dia main dengan kereta kancil, dia tak naik Mercedes dia, mata belalang ke berabus ke semua dia simpan. Dia main dengan kancil, sebelah ada lampu, sebelah tak ada lampu. Kita pula kata lagu ni punya kongkiak akan jadi pemimpin. Kita pula kutuk dia kat atas. Subhanallah, sangat pelik manusia ni. Bila dia layan pemimpin dia seperti menatang minyak yang penuh, tiba-tiba pemimpin dia bersikap liar, ketika itu dia kutuk pula pemimpin dia. Ini sangat tidak adil. Sistem ni tidak adil, ikhwan. Nabi bagi ingat pemimpin, kamu akan jadi seperti binatang kalau kamu bohong rakyat. Dan agama juga bagi ingat, hei rakyat, layanlah pemimpin sebagai hamba Allah. Jangan layan dia lebih daripada kawasannya sepatutnya. Sebagai pemimpin, dia berhak dapat keistimewaan dan kita kena hormat dia. Tetapi hormat kita jangan sampai dia menjadi orang yang jahat. Ini kita baca ikhwatul iman dalam Riyadhus Salihin. Tengok Nabi kata apa lagi pada kita, ikhwan. Nawawi menghimpun hadis untuk menyokong tajuk di atas, jangan khianat, jangan curang. Kata dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala salasatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah, rajulun a'ta bi summa ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah,
wa rajulun istajara ajira fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Taala berfirman, ada 3 kelompok yang nanti pada hari kiamat akan ku musuhi mereka itu. Allahu Akbar. Ini lagi satu hadis yang Nabi balun cukup-cukup orang yang curang ni. Nabi kata, Allah kata agakku ada 3 kumpulan manusia di hari akhirat aku isytihar mereka musuh aku. Allahu Akbar. Antu bayang Tuhan sebut mereka musuh, pasal mereka ada buat satu benda yang Tuhan meluat betul-betul. Apa yang mereka buat? Yang pertama, seorang yang berjanji dengan menyebut nama aku, kemudian dia khianat. Dia janji, dia kata demi Allah, apa saya kata saya buat. Dia pakai nama Allah, tarik percaya orang. Tiba-tiba orang percaya, orang bagi apa yang dia kata. Tiba-tiba dia khianat orang di atas pakai nama Allah. Allah kata, orang ini di hari akhirat adalah musuh aku. Aku takkan tengok dah muka dia. Aku akan rejam dia terus dalam neraka tanpa kesian belah. Pakai nama Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, dia kata, ni buah durian ni bagus punya buah, tak dan jatuh saya sambut dah, tak kena tanah ni, lagu tu punya menega durian. Daripada tok saya sampai pok saya ni kami duk menega durian, takat ni tak ada lah orang mai bisik kata mengkang lagi, tak ada lagi lah, dia kata. Pasal apa tak ada? Pasal dia tak pernah menega setempat. Cuba dia penega satu tempat, orang main komplain lah. Tak ada lagi lah. Saya bukan nak cakap lah, tapi saya kata lagu ni lah demi Allah lah, insya-Allah lah makan lah, insya-Allah makan. Kat awal tu pun dengar baik punya ayat, balik-balik di rumah nak buat Sarawak pun tak boleh. Allah tidak suka dia pakai nama Allah. Jadi jangan suka pakai nama Allah. Maksud nama Allah ni dia sumpah, wallahi wabillahi watallahi. Dan yang kedua, Nabi kata siapa dia? Seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian dia memakan hasil penjualan itu. Nabi kata, rajulun ba'ahuran, kita nak jual ni, kita boleh jual hamba saya, tapi dia ni pergi jual orang merdeka. Dia jual kawan dia. Dia habaq dekat kawan dia, hang pakai segak-segak, ikut aku, depa nak interview hang kerja. Kalau hang dapat kerja ni hang senang. Dia pun pergi cakap dengan lagi satu orang. Rupanya dia cakap dia lelong kawan ni. Dia kata, "Anja, baik punya hamba saya bawa mai 3,000 dirham sudah." Dia pun tengok muka kita. Dia kata macam mana? Kita kata okey. Kita ingat kerja kita nak dapat. Rupanya balak mai. Maka fa'akala thamanah, dia pun dapat 3,000 dirham, dia jual kita. Nabi kata dia makan hasil jual orang itu. Allah Ta'ala isytihar, ini musuh aku di hari akhirat. Di sini di mana dalil dia, Nawawi nak ambil dalil dia pada perkataan inilah, dia menjual kawan dia. Warajulun, dan Nabi kata yang ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh, kemudian buruh itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak mau memberikan upahnya. Orang dah buat habis dah kerja, dia tu kata, "Pakcik, ni duit belen macam mana?" Dia kata, "Ada belen ke?" "Yalah, janji hari tu 3,000, pakcik bayar baru 2,500, lagi 500 ada." Siapa kata ada lagi 500? Saya bayar hari tu 3,500, cukup-cukup. Dia tahu, dia kecoh 500, dia tahu. Nabi kata di hari akhirat esok Allah panggil dia, orang ini musuh aku. Allah jijak dia masuk dalam neraka. Ini semua Nabi duk sebut tentang sifat-sifat curang. Orang melakukan pencurangan yang sangat dahsyat. Jadi ikhwan, tajuk yang kita baca malam ni apa dia ikhwan? Diharam kita khianat. Kita jangan buat khianat. Tak boleh khianat. Orang perempuan kata, bukan orang ni, orang perempuan lain lah. Orang perempuan
belah Sungai Besi. Dia kata, "Ustaz, suami saya khianat saya, Ustaz. Suami saya curang saya, Ustaz. Dia bukan kata min kayu 3, dia min kayu 33. Banyak kayu lah tu. Dia kata dia buat lagu mana kak, sengap-sengap dia kahwin seorang lagi, Ustaz. Dia curang kesetiaan saya." Tak. Kahwin dua tak masuk curang. Kahwin dua tak masuk khianat. Khianat ni simpan perempuan duk sekali tak kahwin. Yang tu khianat. Kenapa? Kerana kahwin dua itu syariat Allah. Allah yang suruh cari perempuan nombor 2 baik untuk dijadikan isteri. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Kamu nak kahwin lagi 1, 2, 3, 4, pastikan yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 taba lakum minan nisa, wanita yang baik. Wanita yang baik. Ya. Maka kahwin bukan khianat. Kata, "Kak, suami kak kahwin ke?" Ya, dia kahwin, tapi dia tak setia, dia curang. Tak. Itu bukan curang. Mana boleh orang ikut agama Allah kita kata curang? Tak. Habis saya setia dengan dia, saya tak kahwin lain. Kak mana boleh kahwin lain? Tuhan tak bagi. Mana ada bini boleh pergi kahwin lagi 2? Yang nak kahwin 2, 3 ni orang jantan suami. Itu hukum Allah. Masuklah dia kata. Masuklah, mentang ustaz pun jantan, masuk ah. Dah, bukan pasal saya jantan. Dah, pasal itu hukum Allah. Mana boleh hukum Allah curang? Habis kalau dia pergi tipu saing macam mana? Yang tu dia masuk dalam bab Nabi kata curanglah, curang tipu, bukan curang kahwin. Orang kahwin tak boleh kata curang. Kahwin hukum Allah. Yang curang ni siapa dia? Simpan betina di luar. Yang kahwin ni siapa dia? No, pergi seronok dengan perempuan-perempuan yang bukan bini dia. Yang tu curang. Bila suami bini dia kata, "Abang, daripada abang duduk maksiat lagu ni, abang pergi kahwin." "Aku kahwin, aku tak mau. Satu pun tak larat jaga, lagi satu cari rebah." Tapi dia duduk ada perempuan simpanan di luar. Yang ni baru curang. Yang ni baru dilaknat oleh Allah. Kahwin tak dilaknat. Cuma kita yang rasa. Perasaan kita bab lain. Kita yang rasa. Awak dia pergi kahwin lain. Tidak, Pak Amir. Awak dia pergi kahwin lain. Yang tu siapa yang kahwin boleh jawab? Dapat siapa yang hang kahwin nombor 2? Antara tengok kat bini hang. Tak, dia kahwin nombor 2, dia panggil ustaz suruh bercakap dengan bini dia. Banyak cantik. Dia kahwin 2, dia suruh kita pergi terang kat bini dia. Mana? No road and no jalan macam ni. Tak boleh. Hanya tahu pasal hang kahwin 2. Mana ustaz tahu? Terang sendirilah. Saya nak terang pun saya segan. Hampir menikah tak segan. Maka mesti ada alasan. Pasal apa hang kahwin 2? Quran kata apa? Pasal apa orang kahwin? Kerana ada litaskunu ilaiha, ada mawaddah, ada rahmah. 3 pasal ni orang kahwin. Apa dia? Kecenderungan hati pada wanita tu. Ada satu benda pada wanita tu, perangai dia, sikap dia menarik cinta dan sayang kita pada dia. Mesti ada. Quran kata. Mesti ada. Kita teranglah apa kelebihan. Pasal Quran kata kahwin 2, 3 wanita yang baik. Bukan GRO. Wanita yang baik. Wanita yang baik. Kalau tidak lebih baik daripada yang mula, kebaikan dia setaraf dengan yang mula. Kahwin. Yang mula sembahyang tahajud bangkit 5 pagi, dapat bini nombor 2, pukul 10 pagi pun subuh tak sembahyang lagi. Itu tidak baik. Ini baru nama duk pigalah pokok tualang. Lebah cari kita, sarang dia ada kat situ. 5 pagi dia bangkit sembahyang semua, witir dia buat, tahajud dia buat, semua dia buat, dengan subuh dia gerak kita pergi menikah nombor 2 ni pukul 10 pagi tu pun kita ambil air hangat corak kat dia, baru dia bangkit. Lagu ni hang silap. Bukan silap kahwin, hang silap cari orang yang hang kahwin. Hang tak ikut bahasa Quran. Tabalakum minan nisa, wanita yang baik. Pasal itu bila ayat kahwin 2 ni turun, berkenaan dengan apa Pak Amit? Wanita yang baik-baik, mereka ini anak yatim,
mak bapak tinggal harta yang banyak, maka wanita-wanita ni tak reti nak menguruskan duit. Nabi khawatir ada laki-laki yang jahat tetapi rupa parahnya elok mengambil kesempatan meminang wanita ini. Maka Quran turun. Quran kata, ambillah wanita yang baik, yang anak yatim ni jadi isteri kamu nombor 2, kerana kamu laki-laki yang baik, tak salah kamu kahwin. Daripada nak jadikan wanita ini isteri satu jantan yang teruna tapi dia jahat, hanya muka aja elok, lebih baik wanita baik jadi isteri yang kedua kepada laki-laki yang baik. Allahu Akbar. Anta tengok ayat Quran. Anta tengok ayat Quran. Tapi tak tahulah dengan siapa dia kahwin, dia sendiri tahu. Dia kahwin dengan siapa? Yang dia kahwin tu pun bukan anak yatim, anak haji yatim. Tak abang sebatah pula. Sistem kahwin pun dah tak baik. Kita pergi menikah dengan orang di Siam, balik-balik kita jumpa pak mentua kita, kita kata nak buat lagu mana bapak? Takdir Allah. Bapak mana tak lompat, aku bela anak aku 25 tahun, hang bagi tahu takdir Allah. Tak boleh. Cara kahwin pun tak betul. Kahwin perempuan yang baik-baik di hadapan orang yang baik-baik. Pasal itu Tuan Qadi dan Mahkamah Syariah yang baik memudahkan perkahwinan. Jangan pergi tanya gaji dia banyak mana, itu urusan dia lah. Dia lelaki yang baik, jumpa perempuan yang baik, kita duk tanya 12,000 ada tak sebulan? Mana boleh, itu urusan dia, rezeki dia Tuhan bagi. 12,000 apa, Tuan Qadi pun makan laun ni, tak lepas nak kahwin. Tapi Quran suruh kahwin wanita yang baik-baik. Wanita yang baik lebih baik jadi isteri kedua, ketiga, keempat kepada lelaki yang baik daripada jadi isteri pertama kepada lelaki-lelaki yang jahat. Masya Allah, ikhwan, Masya Allah. Dan itu tidak termasuk dalam bab curang. Tidak, demi Allah tidak termasuk, kerana jalan itu Allah yang bagi. Yang tak betulnya simpan perempuan, berseronok dengan perempuan dengan cara yang Allah Ta'ala haram, itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwatul iman, An-Nawawi bagi tahu kepada kita bahawa kita diharamkan melakukan khianat dalam semua bab. Dan ada khianat-khianat yang paling buruk, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Maka kita berhati-hati daripada sifat khianat ini, ikhwan. InsyaAllah ikhwan, kalau diberi umur yang panjang, badan yang sihat, kita masuk lagi satu bab. An-Nawawi nak sebut pada kita larangan menyebut-nyebut pemberian dan sebagainya. Kita panggil bab naha anil idza. Naha anil idza. Kita bagi satu benda, lepas tu kita sakiti orang tu. Kita dah bagi dah 500 kat dia duit zakat. Lepas tu pergi makan kenduri, jumpa dia depan orang ramai, kita tanya, hari tu saya bagi duit zakat 500 tu buat apa? Kawan dengar-dengar malu. Tak boleh. Naha anil idza. Jangan kita malukan orang itu. Dan Nawawi akan bawa kepada kita hadis tentang larangan itu. Kemudian kita akan tengok bab Nawawi nak beritahu pada kita tahrim, larangan kita ni sombong, dan sombong kita melampau. Sombongnya melampau. Ada orang sombong, ikhwan, dia tak buat orang, dia sombong. Orang kutip derma dia halau, tapi dia tak kata apa. Dia kata pi pagar rumah saya pun jangan sentuh. Nanti nak derma kat apa, pagar-pagar aku kena lelong. Tetapi ada orang sombong dia sampai apa dia? Sampai menghina orang lain pula. Ini nama dia sombongnya melampau, dan Nabi pernah habaq. Dan ada bab Nawawi nak buka, haram mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari kecuali terhadap orang yang berbuat bid'ah. Kita tak cakap dengan orang 3 hari, tak boleh. Tetapi kita boleh tak cakap dengan dia selama-lama kalau dia si pembuat bid'ah dan dia menegakkan bid'ah. Boleh pula selama-lama, sampailah dia tinggal bid'ah, baru kita pergi cakap dengan dia, walaupun lebih 3 hari. Apa itu bid'ah? Sampai kita boleh tak cakap dengan dia. Itu semua bab-bab yang akan datang. Panjang umur, sihat badan, diizinkan Allah Ta'ala. Kita akan tengok bab-bab ni insya-Allah ikhwan. Wallahu a'lam.
Bab yang kita baca ni ada soalan kah? Ada nak tanya kah? Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.